Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan teruskan dengan tindak balas redox dengan menunjukkan kepada pemindahan elektron. Okey. Pemindahan elektron seperti mana yang kita sudah study bermaksud dalam satu tindak balas kimia. So kita perlu kena pasti unsur mana yang akan membuang elektron. So, jika unsur itu membuang elektron, maksudnya dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. So, kita kena ingatlah. So, sementara pada masa yang sama, kita dapati ada satu unsur lagi dari bahan yang lain. Dia akan menerima elektron. So, sekiranya bahan itu menerima elektron, kita kata dia sedang mengalami tindak balas penurunan. So, untuk sesuatu tindak balas redox berlaku, so kita perlu kena pasti mana dia pengoksidaan, mana satu penurunan. Okey. Okey, so kita teruskan. So, kamu perlu ada modul pada muka surat 13. So, cikgu harap kamu sudah print out muka surat 13 itu sebab itu merupakan rumusan untuk semua tindak balas yang mungkin dia berlaku tindak balas redox dalam sukatan SPM ya. Okey, so kita lihat dalam satu tindak balas, kamu lihatlah ini sebagai cikgu nak memperkenalkan apa itu tindak balas redox dulu. Nanti kita video lagi satu, cikgu akan masuk ke tindak balas kimia. So now kita tengok sama ada pengoksidaan atau penurunan saja. Kita belum gabung lagi ya supaya tindak balas itu menjadi tindak balas redox. So now kita asingkan. So, sama ada pengoksidaan ataupun penurunan. Okey, so kamu lihat contoh ini ya. So, kita lihat contoh ini. Kamu dapati bila ya larutan itu, kamu dapati dia adalah larutan ferrum 2. Okey, pertama kamu kena ingat warna dia. Ferrum 2 ini bermaksud dalam larutan ini dia ada ion ferrum 2 and then yang biasanya tindak balas redox ya, kalau dia berpasangan dengan ion ferrum 2, ini tidak terlibat dalam tindak balas redox. Ingat ya, dalam satu bahan kimia macam ni, dia melibatkan ferrum 2. Okay, so kita tuliskan. So, soalan itu dia boleh ganti dengan larutan ferrum 2 klorida. Lagi apa? Larutan ferrum 2 nitrat. Tak ada masalah. Sebab yang terlibat dalam tindak balas redox itu hanya ion ferrum 2. Seperti mana yang cikgu sudah ajar sebelum ini, kita dapati yang terlibat dalam tindak balas redox itu biasanya datang daripada unsur peralihan. So, ferrum adalah unsur peralihan. So, dalam exam, kita perlu ingatkan warna dia. Kehadiran ion ferrum 2 ini, dia memberikan larutan itu warna hijau muda. Okey, atau hijau pun okey lah. Hijau muda. So, biasanya dalam soalan, dia akan bagi kamu informasi. Larutan ferrum 2 sulfat yang berwarna hijau bertukar kepada warna perang. Macam itu. So, dari maklumat yang dia bagi itu, kita akan ingatlah yang warna berang itu adalah disebabkan oleh kehadiran ion ferrum 3. So, dalam SPM, dia ada satu tajuk yang sangat-sangat popular punya adalah penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 ataupun sebaliknya. So, bagaimana saya tahu tindak balasnya berlaku? Kita ingatkan warna dia. Kalau dia sebut ferrum 2, maksudnya itulah larutan, kalau dia kata warna itu adalah hijau, itu bermaksud ion ferrum 2 hadir.
Kalau warna perang ini maksudnya ion ferrum 3. So apa kamu buat? Kamu akan tulis ferrum 2 and ferrum 3. Sebab ferrum 2 dia mesti tukar menjadi ferrum 3 kalau ada tindak balas berlaku. Tindak balas hanya berlaku kalau kamu tambahlah satu bahan kimia yang lain. Dia tak boleh berlaku antara satu sama lain. I mean satu bahan kimia dia tak ada tindak balas redox. Redox maksudnya salah satu bahan di antara dua ini dia akan buang elektron, lagi satu akan menerima. Dia mesti daripada bahan yang berbeza. Okay. So, kita guna balik apa yang kita sudah study lah. Apa yang kita study, kita dapati nombor pengoksidan bagi ferrum ini, dia berubah dari positif 2 kepada positif 3. So, kita guna balik konsep yang kita sudah study. Positif 2 tukar menjadi positif 3 is going up. Up mean pengoksidaan. So, kalau saya sudah kena pasti ini adalah pengoksidaan, saya tahu tindak balas ini dia mestilah buang elektron. Dia akan buang elektron. Ya, dia buang. So, bila dia buang, nanti kita akan tentukan terminal. So, kalau you nampak sini tolak, negatif juga tolak. So, sangat senang untuk kamu tentukan terminal. Nanti cikgu akan memperkenalkan bila kita perlu jawab soalan yang berkaitan dengan terminal. Okay, so di sini jangan lupa ya, cikgu kata ini adalah kerja kasar. Okay, so di sini dalam SPM kamu mesti tulis jawapan kamu sebagai Fe2 positif menjadi Fe3 positif plus E, plus E. So, ini adalah jawapan untuk SPM. Tapi kerja kasar kita buat macam ni. Okey, kalau saya sudah tahu ini adalah pengoksidaan, kita boleh kena pasti ion ferrum 2 ini adalah ejen penurunan. So, you dapati semua soalan kita boleh jawab. Sebab dia pusing-pusing is dalam benda macam ni. Persamaan setengah, ya, pengoksidan ataupun penurunan, ejen pengoksidan ataupun ejen penurunan. Dia macam itulah. Okay. Okay, kita lihat contoh yang lain. Okey, kalau saya ada larutan ferrum 3 klorida, sebagai contoh soalannya, sini dia letak larutan ferrum 3 klorida. So, kamu akan jadi pelajar yang sangat smart ya. Kita kena pilih. Sebab ferrum 3 klorida ini, kita dapati dia ada 2. Kalau dia ada 2 macam ni, ion-ion ataupun zahra lain, ya, biasanya ion lah sebenarnya. So, kamu akan dapati, you akan pilih ferrum 3. Dia bukan ferrum 3 klorida, FeCl3 ini, dia tidak boleh mengalami redox punya. Dia tak boleh ada pengoksidan penurunan. Dia hanya, kita perlu pecahkan dia macam ni. So, bila saya pecahkan macam ni, kita kena fahamlah kita nak pilih dari mana satu. So, biasanya cikgu kata adalah unsur peralihan. So, ferrum 3. Why I know ferrum 3? Sebab dalam soalan itu, dia akan kata larutan perang. So, yang perang ini maksudnya larutan ferrum 3. So, actually untuk tindak balas redox ya, warna sangat penting. So, kita kena hafal. Biasanya maklumat itu ataupun soalan dia minta kamu tulis warna, perubahan warna. Macam tu. Okay. So, yang perang ini dia akan bagi tahu kamu dalam soalan dia akan tukar menjadi hijau. Contohnya macam ni. Soalan dia bagi tahu. So, kalau dia tukar kepada hijau, maksudnya ion ferrum 2. Okay, tapi you tengok ya, bila dia letak ferrum 3 di depan, ya, kita dapati dia akan jadi positif 2, positif 3. So, dia going down. Down. Turun. So, turun proses ini adalah penurunan. So, if penurunan,
Ya, kalau dia penurunan, dia mestilah terima elektron. Every time cikgu buat kerja kasar macam ni. So, oleh sebab dia terima, kita tak payah buat apa-apa pemindahan elektron. So, terus you dapati plus. Simbol plus E ini, dia akan bertindak sebagai terminal positif. Bukan dia tau. Elektrod yang celup dalam larutan ini, dia akan bertindak sebagai terminal positif. Ini nantilah cikgu tunjuk contoh dia. So, secara tidak langsung, cikgu boleh kena pasti ini adalah ejen pengoksidaan. Dia terbalik. So, bila ini jadi ion pengoksidaan, jangan lupa ya, apabila you nak bagi cikgu jawapan, jangan lupa. Ada charge macam ni, depan mesti ada perkataan ion. So, ferrum, no marks, dia sangat-sangat particular, you mesti tulis 3. Ion ferrum 3. Ya, ion ferrum 3. Ini ialah contoh antara ferrum 2 dengan ion ferrum 3. Ingatlah, cikgu pun sebut silap tadi tak sebut ion. Kalau ada charge, mesti ada perkataan ion. So, tengok ya, kita ada larutan kalium iodida. So, ingatlah, kalau kalium iodida, kamu mesti pilih ion iodida. Okey, semua ion halida, ingat ya, dalam bab 4 jadual berkala, kita sudah study ya, semua ion halida. Okay, your sukatan. Ion halida is chlorida. Ya, ion chlorida, bromida, ion iodida. Semua ion ini adalah larutan yang tidak berwarna. Okay. Dia adalah larutan tidak berwarna. Ini dipanggil ion halida. So, ion halida. So, dia tidak berwarna. Kemudian dia bagi tahu larutan ini memang diberi dalam soalan ataupun you perlu hafal. Sebab daripada pengalaman kamu, you do more exercises. Ya, you dapati, ya, kita practice and practice. Bila nanti you dapat soalan saja, bila you nampak iodida, you automatic you tahu dia mesti tukar menjadi iodine. Macam kalau dia macam tadi, ferrum 2 dia mesti tukar menjadi ferrum 3. Dan ferrum 3 mesti tukar menjadi ferrum 2. Okay, kalau magnesium dia akan tukar menjadi Mg2+. So, ini ialah pengalaman kita. Okay, so kita daripada pengalaman ya, dia akan tukar daripada ion halida menjadi halogen, iodine. So, kita dapati yang penting sekali kita tulis yang asal punya dulu. Okay. So, yang penting kita dapati dia berubah dari negatif 1 ke 0. Okay. Negatif ke 1. So, dia going up. Up pengoksidaan. So, pengoksidaan kita sudah tahu ini mesti buang elektron. Ini mesti package. Please memorize. Okay. So, bila dia buang elektron, so kita tulis buang lah. So, mengapa cikgu tulis dia dalam 2? Sebab cikgu kata, yang iodine ini, yang halogen. Halogen. Apa dia halogen? Chlorine, bromine, iodine ini, yang neutral ni, dia tak boleh wujud dalam dunia ni sebagai Cl macam tu punya. Ya, dia mesti wujud sebagai Cl2, Br2 ataupun I2. So, kalau I2 kita kena, cikgu sudah ajar sebelum ini kan. Kita akan letak 2, okay, sini 2. And then yang neutral ini dia akan menjadi ion, dia akan jadi molekul iodine. Okay, so I think saya ada tunjuk tau ulang kaji itu. Tak ada. Nanti I think ada slide ada nanti cikgu semak lagi. Okay. So, kita patah balik ke sini. Okay. So, bila dia buang ini, so kita dapati buang elektron is pengoksidaan. So, pengoksidaan kita dapati ini ialah agent
penurunan. So, exam punya time, okay, dia tanya, namakan ejen penurunan. So, nama dia dipanggil ion iodida. And then, of course, cikgu kata ini ialah kerja kasar. Kerja kasar. So, waktu exam, automatic kamu kena tulis dia sebagai iodine plus 2E. Macam ini. So, ini SPM lah. Okay. So, ini adalah contoh tindak balas. Kita akan pergi nanti. Ya. So, now kita lihat contoh dulu. Sebab ada dua contoh sangat susah yang ada dalam bab ini. Atau dalam bab akan datang. Okay. Ion itu, macam ion kalium dia sangat stable punya. Waktu redox, dia memang tidak terlibat. Ini nanti kita study lah. Yang U-tube ini. Tube U. Bahasa dia panggil tube U lah. So, dia akan masukkan satu larutan yang akan buang elektron ya, di lengan kiri. Okey, kemudian di kanan pula, dia akan masukkan satu larutan lagi yang akan buang elektron. So, dalam muka surat 13 itu, dalam SPM, dia boleh pilih mana-mana satu bahan, pair dengan mana-mana satu bahan yang, satu bahan buang elektron, lagi satu mesti terima elektron. So, dia boleh pair dengan mana-mana dua saja. Dengan syarat, salah satu bahan buang elektron, lagi satu bahan mesti terima elektron. So, secara tidak langsung dia ada ejen peroksidaan, dia ada ejen penurunan. So, dia masukkan di lengan macam ni. So, maksudnya pemindahan elektron ini, dia boleh keluar dalam dua bentuk. Gambar rajanya soalan dia. Either dia keluar yang simple macam ni, ambil test tube saja, tabung uji saja. Masukkan bahan A, tindak balas dengan bahan B. So, nanti cikgu bagi you masa lah. So, ya ada masa. Kamu semak. Antara dua bahan ini, yang dia pilih itu, mesti satu buang elektron and satu terima. Okay. Satu cara lagi, ini dia lah. Dia akan guna tube U. So, tube U ini dia penting sebab dia ini lebih baik daripada tadi itu sebab dia ada galvanometer. Dia boleh menunjukkan pengaliran arus, maksudnya ada pergerakan elektron lah. So, yang ini akan kita tentukan terminal positif and terminal negatif. Itu nantilah. Okay, now kita pergi ke lesson ini. Memang susah sikit lah. Di mana kamu mesti hafal sebab dia garanti keluarnya. Ini ialah ion manganat 7. So, siapa yang ada buat latihan sebelum ini, kamu dapati nombor pengoksidaan untuk ini memang 7. Memang 7. Sebab macam mana kita nak cari nombor pengoksidaan dia? Ya, dia mesti ion sebab ion positif dia di sini. Sini satu positif, ini mesti satu negatif sebab dia satu saja, dia tak ada bracket. So, gantikan ini sebagai X. Ini adalah nombor pengoksidaan untuk oksida negatif 2. So, kita buat X plus 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 1. So, kita dapati X adalah positif 7. So, I put here. So, you have no choice. Dalam SPM, you kena hafal warna ini. Ini ialah warna ungu. Maksudnya, kalium manganat 7. Dia akan keluar soalan macam ni. Bila you dapat satu larutan ini, kamu kena ingat ini ialah warna ungu. You kena hafal. So, what happen? Dia akan ubah menjadi tidak berwarna. Yang tidak berwarna itu, kamu mesti ingatlah. Dia akan menjadi ion mangan 2. Ini you tak ada pilihan punya. Kamu mesti hafal. So, untuk ini, kita dapati nombor pengoksidaan untuk mangan. So, kita cari untuk mangan tau. Sebab dia unsur beralihan. So, dia berubah dari positif 7 ke positif 5. Positif 7 ke
positif 2, kita dapati dia adalah penurunan. Sebab going down, turun. So, penurunan dia mesti terima elektron. So, you sudah tahu, apabila you nak bina persamaan ini, persamaan setengah penurunan ini, dia mesti terima elektron. Terima berapa? Senang. Tengok perbezaan di sini. Perbezaannya adalah 5. Kalau 5, dia akan terima 5 elektron. So, cikgu ajar kamu, kita ada cara nak hafal. Of course, yang manggan ini, you tak ada pilihan, kamu mesti hafal manggan. Ion manganat 7 dengan manggan, ya. Okay, so kalau you dapati soalan dia bagi ini, you automatic you kena tulis ion dia. Okay, ini akan tukar menjadi Mn2+. Of course, you kena tahu ini ialah positif 7. So, dia akan terima 5 elektron. So, ini ialah tadi cikgu sudah jelaskan, ya. Perbezaannya 5. Okay, macam mana nak hafal? Senang. Ini dia ada 4 O kan. So, dia membentuk 4 H2O. Hafal macam ni, ya. So, seimbanglah oksigen dia. 4 H2O. So, now kita dapati sini dia ada 8 ion hidrogen. So, 8 ion hidrogen. So, ini kita tulis ion hidrogen. Sebab sini ada 8 kan hidrogen. Dia wujud sebagai ion hidrogen. That's why kita ada perkataan per-acid. So, dia ada ion hidrogen. Berapa? Seimbangkan nombor ini. Bilangan ini ada 8. So, dia 8. So, ini kena hafal. Maksudnya, kalau ion kalium manganat diberi dalam soalan, kalium manganat 7. So, kamu kena hafal. Ion yang dipilih ialah ini. Ion ini dipilih. And the persamaan setengah untuk penurunan dia is ini. Is ini. So, you have to memorize. So, perubahan warna dia ialah dari warna ungu menjadi tidak berwarna. Ini sangat-sangat popular dalam SPM. And dia merupakan bahan yang baru dalam bab ini. Okay? Okay, selain daripada tadi itu, kamu ada satu lagi ion, bukan bahan kimia yang kamu mesti hafal. Dipanggil kalium dikromat. So, dikromat kalium ion ini dia. Dikromat ion dia ini. So, you have no choice. Dikromat, you kena hafal. Cr2O7. 2 negatif. Dia 2 negatif tau. Sebab you nampak, kalau dia keseluruhan, dia punya formula dia bagi ialah K2Cr2O7. Maksudnya, kalium dia wujud sebanyak 2 kan. So, apa yang tertinggal ini mestilah dalam 2 minus. Supaya dia seimbang. Okay. Ion dikromat 6. Okay. So, sebelum ini pun kita sudah study. Kalau ion dikromat 6 ini. Ya. Okay. Sama juga. Kita gantikan ini sebagai X. Ya. Ini ialah negatif 2. Oksida. Ya, so, sebab dia 2, so is 2x. Campur 7 darab negatif 2, sama dengan charge dia negatif 2. So, you dapati 2x, bawakan negatif 14. So, ini akan jadi berapa? Negatif bawa ke sini positif lah, 12. So, X-nya ialah positif 6. So, dia ada positif 6 ini. Sebenarnya ini ialah nombor pengoksidaan dia. Okay, so, nombor pengoksidaan positif 6. Dia mesti tukar menjadi ion kromium 3. Ini sama dengan tadi lah. Kalau ion manganat 7, dia tukar menjadi Mn2 positif. Kalau ion dikromat, kamu mesti hafal. Dia menjadi Cr3+. You have no choice, right? Ini mesti hafal. And warna kena hafal. Larutan ini is larutan jingga.
Yang ion kromium adalah warna hijau. That's why cikgu kata yang page 13 itu ya, yang saya sediakan itu, saya sudah rumuskan semua bahan kimia yang mungkin. So, you kena ingat warna. Saya bagi warna juga. Okay. So, ini kita dapati dia positif 6. Tengok ya, nombor pengoksidaan. Kita tengok positif 6. Ini positif 3. Okay. Turun juga. Kalau turun, ini proses penurunan. Penurunan dia mesti terima elektron. So, terima berapa? Terima 3 kan? Terima 3 saja kan? Okay. Tapi, you nampak yang bila kita seimbangkan, kita dapati dia terima 6. Mengapa dia terima 6? Kalau satu kromium, dia terima 3. Ini ada berapa kromium? Ada 2. Kalau 2, dia mesti terima 6. Satu, dia terima 3 elektron. 2 kromium ini, dia kena terima 6 elektron. That's why dia tulis 6 di sini. Okay, sama juga macam tadi. Cikgu hafal ya. Okay, tengok macam mana cikgu buat. Okay. Cikgu hafal. Ini no choice. Cikgu kata dia mesti hafal. How to hafal? Ini dia mesti tukar kepada ini kan. Pasal sini ada 2. Kita kena seimbangkan dia. Ini mesti ada 2 dulu. Seimbangkan ini dulu. So, 2 dulu. Okay, kita tengok. Sama. Tadi itu 4O. Kamu tulis 4H2O. Sekarang ini ada 7. Kamu tulis 7 di sini. Sama ya. H2O. Sama juga. Guna air untuk seimbangkan dia. Lepas itu, calculate sini ada berapa hidrogen? 14. So, di sini cikgu tulis 14. Ion hydrogen. So, sebab dia penurunan, dia terima elektron kan? 1 Cr terima 3 elektron. Now, kita ada 2 Cr. So, dia kena terima 6 elektron. So, kita dapat persamaan ini. Okay, ini 2 persamaan ini, you perlu masa untuk hafal. Dia hafal. Okay? Nah, yang lain itu senang saja. Kalau air bromin, ya tengok ya. Air bromin maksudnya Pr2 kan. Kalau bromin, otomatik kamu tahu dia mesti tukar menjadi ion dia. Kalau dia kalium iodida, contohnya tadi kalium iodida, kita ambil iodida kan. Dia akan tukar menjadi iodine. Dia two-way punya, two-way. So, you kena tengoklah. Apa yang diberi dalam soalan itu dipanggil bahan tindak balas. So, bahan tindak balas mesti ada di depan. Dia mesti ada di depan. So, lepas itu you boleh teka ini apa dia. So, bromin menjadi ion bromida. Ya, kita tengok nombor pengoksidaannya dari 0 menjadi negatif 1. So, ini sama juga going down. So, dia adalah penurunan juga. Okay. So, kalau penurunan, dia mesti terima elektron. So, you boleh tulis dia dalam terima elektron. So, ini cikgu tunjuk satu. Kalau Br, kita buat ulang kaji ya. Sebab dia mesti wujud dalam molekul 2B atom. Okay. Molekul 2B atom. Ini ya, tak payah buat pilihan macam tadi. Kalau ferrum 2 klorida, contoh tadi ya. Ferrum 2 klorida, you akan pilih ini kan. Tadi itu. Bromin dia satu bahan saja. Dia tak pair dengan bahan yang lain. You kena pilih dia pilih terus bromin itu. Hanya dia wujud dalam pairing macam ni, kamu kena buat pilihan. Ini contoh dia. Yang perlu kamu buat pilihan. Mana satu akan mengalami pengoksidan ataupun penurunan. Okay, so Br, kita tahu dia penurunan, dia terima 1 elektron lah. So, dia jadi Br minus. Ini kerja kasar kita. Hari itu cikgu ajarkan kerja kasar. Untuk molekul 2B atom atau D atom. Ya, di atom. Okay. So, kita perlu ambil satu lagi. Okay, ambil satu lagi. Kita gabungkan.
Neutral dengan neutral, dia akan gabung menjadi two-way atom. Ya, neutral dengan neutral, dia akan jadi two-way atom. Okey, terima, kita tambahkan 2 elektron. So, dia akan menjadi ion ini sebanyak 2. So, you dapatlah jawapan ini. Sama juga dengan ion iodida tadi. Sama juga dengan ion. So, semua ni cikgu bagi masa you dalam 2 minggu ini you kena tahu semua benda ni sebab you akan silap kalau yang patut tulis di belakang you tulis di depan dia akan jadi terbalik, dia akan dari penurunan jadi pengoksidaan dan sebaliknya. So you dapati akhirnya semua your explanation whatever semua jadi salah, semua jadi salah. Tak apa, kita ada latihan akan datang. Kita perlu buat banyak latihan yang untuk bab ini supaya yang nampak perbezaannya dalam setiap satu soalan. Okay. Okay, ini samalah klorin macam tadi lah. Actually, klorin sama dengan air bromine. Ya, sebab dia punya nombor pengoksidaan pun sama. Perubahan nombor pengoksidaan. Ini sama saja. Okay, so tak perlulah cikgu ulang lagi. Okay. Ini contoh, kalau lah, ini pairing benar. Ini kita kata pairing. Cuprum 2 sulfat. So, dia akan pilih ion cuprum 2. Dia akan pilih ion cuprum 2. Sebagai yang pengalaman, as a student, science student, Cu2 plus, selepas dia tidak balas, dia mesti tukar kepada logam dia. So, dia tukar kepada logam, maksudnya Cu. Cu. So, larutan ini larutan biru kerana kehadiran ion ini. Bila dia jadi pecah perang, so larutan itu menjadi tidak berwarna. Semua ini kita kena tahu. Sebab soalan untuk kimia dia memang tanya warna. Dia tanya warna. Okay ya. So, kita lihat ya. Kita lihat. So, as a lagi satu contoh cikgu bagi, kita tengok cuprum ini. Ya. Why dia? Okay. Cuprum kita tengok. Okay. Dia dari positif 2 menjadi kosong. Sama juga. You lukis ini saja you sudah nampak dah. Dia pengoksidaan penurunan. And then you nampaklah dia buang ataupun terima elektron. Kalau terima sangat senang ya. Terima terus tulis di depan saja. You sudah dapat jawapan. Garanti betul. Okay. Ini ialah apa yang cikgu lumuskan. Ya, kita belum pergi ke penyelesaian soalan lagi. Kita hanya lumuskan apa kamu perlu pilih sewaktu you dapat satu bahan kimia. Yang pairing macam ini ingat kamu perlu pilih. Dia bukan semua ni CuSO4 ni semua benda ini terlibat dalam redox. Bukan. Kalau you ambil ini ialah CuSO4. No. Kalau dia boleh pecahkan macam ini, you mesti pecahkan dan you buat pilihan. Ya. Yang tak boleh pecah punya, of course, you jangan pecah lah. Ambillah keseluruhan bahan itu. Okay. Untuk muka surat 3 sampai sini saja. So, cikgu akan teruskan dengan satu video lagi. Kita pergi ke penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemindahan elektron ini. Okay, terima kasih.